minimum volume. Displacement volume? Max volume. Maximum volume. And then spark ignition dengan compression ignition ni sebab diesel cycle kita tak belajar lagi. Sekejap lagi belajar. So basically spark ignition guna spark plug lah. Meaning that the air and fuel is compressed during the compression stroke. And then kalau compression ignition engine dia tak ada dia bukan compress sekali dengan fuel, dia compress air sahaja. Okay, so dia compress air and then dah sampai satu at very high pressure and then very high temperature, and then when the temperature above the auto ignition temperature of the diesel, so dia akan dia akan produce power ataupun combustion. So yang ni untuk diesel cycle. Apa nak lagi saya akan explain about the compression ataupun diesel cycle. And then B, an ideal Otto cycle has a compression ratio of 6. Yang ni apa? Compression ratio of 6. Ratio Vmax over Vminimum. Ratio dia punya unit dia apa? R ke apa dia? R Dalam nota saya. Saya pun tak ingat. R. Okay, R. R equal to Vmax over Vmin. Ataupun dia bagi terus 6. Okay. At the beginning of the compression process. At the beginning of the ni semua ayat-ayat ni penting Beginning of the compression process, air is at 100 kilopascal and 17 degrees C, and then 900 kilojoule per kilogram of heat is transferred to air during the constant volume heat addition process. Okay. Using constant specific heat of air at 300 Kelvin, determine the thermal efficiency semua ni. Bye-bye kakak. Sekejap, anak sekolah. Okay, so first, dia dah mention it is an ideal Otto cycle. Okay, dia nak apa ni? Thermal efficiency. What is the thermal efficiency? Equation dia? Thermal efficiency, how to define thermal efficiency? W net over Q in. Work net, W net bagi dengan apa? Q in. Q in ataupun W net bahagi dengan Q in. Maximum temperature. Bye bye. Maximum temperature and pressure in kilopascal in the cycle. So dia nak maximum temperature dengan maximum pressure. Kita tak nampak lagi, nanti kita draw PV diagram dengan TS diagram, kita akan tahu kat mana maximum temperature, kat mana maximum pressure. And then work done. Work done ni apa? W net ni lah. Ulang balik ni. Work done adalah W net. And then last sekali mean effective pressure and MEP. And then assume air is an ideal gas with constant specific heat 0.718 kJ per kilogram Kelvin and K equal to 1.4. Okay. So first of all, to understand or to solve for this Otto cycle, you need to understand about the PV diagram and TS diagram, as I mentioned before. So first, draw the PV diagram. Okay, P is pressure, V is volume. So compression daripada volume high ke volume rendah ke volume tinggi? Untuk compression? Volume tinggi ke rendah? Compress kan, daripada tinggi dia compress ke volume rendah. V maximum ke V minimum. Okay, so maknanya this is V max ataupun kita namakan this is 0.1 and then this is 0.2. Okay, V min. Okay, so 0.1, 0.2, that is first cycle, and then second cycle lepas dia compress dia jadi apa? Heat addition. Heat addition dekat mana? Constant apa?
Constant volume. Constant volume. Okay, so maknanya constant lah volume dia, V2 sama dengan V3 sebab dia constant. Okay, and then this is V3. And then lepas dia heat addition, dia jadi apa? Dia produce power and then piston tu akan bergerak ke bawah, which is X apa? Expansion. Expansion ni daripada rendah ke V minimum ke V maximum. Okay, so dia ni 0.4 which is V expansion, isentropic expansion. And then last kali ni apa? Heat rejection. Heat rejection at constant Volume. constant volume. Okay, very good. Okay, so yang 1, 2 kita tanda terus. This is Q in, betul? 2, 3 Q in. 3, 1. 3, 1 apa ni? 4 4, 1 apa? Q out. Q Out. out. Okay, so kita tahu kat sini V2 sama dengan V3, betul? Betul. Ini V apa? V4 sama V1. V4 sama dengan V1. Okay, so yang ni PV diagram. So maknanya kalau dia tanya maximum temperature dengan maximum pressure kat mana? Point nombor berapa? 3. So T3 and P3. Betul? Sebab 3 paling tinggi kan? So kita nak tengok temperature pun betul ke temperature T3 yang paling tinggi. Kita tengok TS diagram. Okay, so kita lukis yang ni homogeneous ataupun sama dengan TS. TS diagram. TS diagram, isentropic, okay. Words isentropic is referred to the mechanical energy, okay. Conversion of mechanical energy to the thermal energy, okay. So there is that is related to the entropy, which is part ataupun one branch of energy, okay. So S ni entropy. And then isentropic compression, isentropic expansion, dia berlaku dekat constant and entropy. Ideally isentropic compression and isentropic expansion happen ataupun occur during the constant and entropy. Kalau ideal, okay. So maknanya kat sini isentropic 1, 2 dia constant entropy. So maknanya kat sini kalau this is S1 dia constant, maknanya this is 0.1, constant dia akan jadi 0.1 sama dengan 0.2. 1 ke 2 ni adalah isentropic compression, okay. And then 2 ke 3 heat addition. 3 ke 4 isentropic expansion. And then 4 ke 1 apa ni? Heat rejection. Okay. So dia sama je. So maknanya betul tak kalau temperature paling tinggi kat mana? T berapa? Kalau TS diagram T3. Okay. So maknanya kalau kat sini kita tengok TS diagram S3 sama dengan S4. Dan ni berlaku dekat mana? Dekat isentropic compression dengan isentropic expansion sahaja. Okay, dia tak akan ada dekat heat addition ataupun heat rejection sebab dia tak ada mechanical energy dekat heat addition dengan heat rejection. Okay, so kalau S1 sama dengan S2 maknanya it is ideal. S3 sama dengan S4 also it is an ideal punya isentropic process. Okay. And then dia ada non-ideal ataupun isentropic dia bukan 100%. Okay, yang tu kita akan belajar dekat gas power cycle chapter 3 yang mana S1 tak sama dengan S2.
dia akan ada deflection. So saya tak nak cerita panjang sebab nanti confuse. Yang ni akan masuk dalam chapter 3. Okay, tak perlu tahu lagi. Nak tahu pun tak apa, tapi saya cerita je. Tapi dalam chapter 3, chapter 4 baru ada benda. Chapter 3, gas power cycle. Okay. Okay, so lagi dah lukis PV diagram, dah lukis TS diagram. Untuk perkataan isentropik, okay, isentropik. Kat mana berlaku isentropik? Contoh isentropik compression. Mana 1 ke 1 ke Kedua. 1 ke 2. So untuk isentropic compression kita boleh guna isentropic equation. So what is isentropic equation? Dia base kepada PV from equation of state, PV equal to mRT. Okay, pressure, volume, mass, gas constant, temperature. Okay, so base kepada yang ni dia dapat P1 V1 over T1 equal to okay, so kalau base kepada isentropic punya proses, kita akan dapat selepas dia derive, kita akan dapat P1 over P2 sama dengan V2 over V1 sama dengan T1 over T2 K power of K tolak 1. Okay, so yang ni sangat berguna dan sangat penting untuk isentropic proses. Tak kira lah 1, 2 ataupun 3, 4. Okay, so Sir, ya. V2, V1 tu to the power of K kan sir? Oh tertinggal. Power of K. So maknanya kalau nak cari pressure, kalau kita nak cari pressure, kita boleh guna P1 over P2, V2 over V1 power of K. Ataupun kalau nak cari temperature relation, temperature volume relation, boleh guna T1 over T2, V2 over V1. Okay, yang mana-mana yang kita nak cari. Contoh kalau kita cari pressure and then compression ratio is given, kita guna PV punya relation lah. Kalau kita nak cari temperature, kita kena guna temperature volume relation. Contoh contoh T1, kita nak cari temperature, T1 over T2 mana? Volume 2, V2 over V1, V2 over V1 power of K. Yang ni apa? Bahagi dengan K tolak 1 kali dengan K. Okay, so sama dengan tu je. Sama dengan K tolak 1. Setuju? So saya buat ni T1, T2, V2, V1 ataupun boleh juga T2 per T1 sama dengan apa? V1 per V2 K tolak 1. V1 per V2 ni apa? RD. Sik. Compression ratio. So dia akan jadi T2 per T1 sama dengan R K tolak 1. Setuju? Yes. Betul? Betul. Yang ni Betul. kat mana boleh guna? Yang saya tulis ni kat mana je boleh guna? 1, 2 dengan 3, 4 sahaja. 2, 3, 4, 1 tak boleh sebab dia bukan isentropic proses. Boleh? Faham So you mungkin tanya, so kalau P2 ni untuk 1, 2, kalau isentropic expansion macam mana? Samalah, you buat macam ni, cuma tukar P3 dengan P4. Boleh? Boleh. Okay, so V2 sama dengan apa? V2 sama dengan V3, V1 sama dengan V4.
Betul? Untuk PV diagram ni. V2 sama dengan V3, V1 sama dengan V4. Boleh? Boleh sir. Boleh. Okay, so yang ni untuk isentropic compression dengan isentropic expansion punya equation. Okay, so kalau macam tu macam mana nak cari proses untuk 2, 3, 4? 2, 3 dengan 4, 1. Okay. Untuk bukan equation, bukan untuk bukan isentropic proses, kita boleh guna equation of state. Okay. Contoh. Ni equation of state ni PV equal to MR RT. Contoh untuk proses 2 ke 3. Okay, so untuk proses 2 ke 3, it is constant. So kita akan dapat P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 over T3. Okay, so kita tengok V2 proses 2 ke 3 apa yang constant? V2 ke proses 2 ke 3 apa yang constant? Volume. Volume. Maknanya V2 sama dengan V2 sama dengan V3. So boleh. So kita dapatlah P2 per P3 sama dengan P2 per T3. So kita boleh guna this equation. Sama dengan proses 4.1. Okay, 4.1 pun Q out which is heat rejection. Tukarlah P4 V4 over T4, P1 V1 over T1. Apa yang constant? Untuk proses 4.1, constant dia apa? Sama. Volume. Okay, so maknanya volume 4 sama dengan volume 1. So dapatlah pressure dengan temperature relation. Tiba-tiba padam. Nampak kan skrin saya ni? Nampak saya. Okay. So ada soalan setakat ni. Untuk auto cycle, untuk faham dan jawab, you kena faham benda ni. Faham PV diagram. TS diagram tak sangat. PV diagram is very important. And then nak guna equation. Kat mana nak guna isentropic, kat mana nak guna equation of state. Faham? Okay? Okay. Okay, so ada orang nak masuk ke? Tak ada? Saya tak nampak skrin. Okay, tak ada. Okay, so kita sekarang ni kita dah lukis PV diagram, kita dah lukis TS diagram, kita dah tahu equation. Barulah kita boleh jawab equation ataupun soalan ni. Okay, so nak jawab soalan ni, kita kena tahu temperature. Okay, kita kena tahu sebab nak cari Q in dengan Q out. Q in, Q out equation ni macam mana? CV CV T3 minus T2. Q out CV T4 minus T1. Okay, so maknanya kita yang kita tahu apa je sekarang ni? T. Temperature dekat mana? At the beginning of the compression process. Air is 100 kilopascal and 17 degrees C. Kat mana kita tahu? T1. Point mana? Point 1 sahaja. Okay, so maknanya tak muat bawah. Okay, so dia bagi T1 is 17 tadi. Tukar ke Kelvin berapa? 290 Kelvin. 2? 290. P1 dia bagi, P1 berapa? 100. 100 kilopascal.
Okay. So dia bagi apa lagi? Q in. Heat is transferred to air during the constant volume heat addition process. Mana Q? Q apa? Q Q in. in. Q in berapa? 1400. 900. Kilojoule per kilogram. Okay. So kita dah ada T1, kita dah ada P1, kita kena cari T2 dengan T4 tadi lagi ya. Betul. T2, T3 dengan T4. Okay, so macam mana cari T2? Proses apa T2? Nak guna proses mana? Compression. Ha? Isentropic. Isentropic compression. So you boleh buat macam ni lah. So proses 1, 2. Isentropic. Isentropic compression. So kenapa saya suka buat macam ni? Sebab you nampak je perkataan isentropic, ya, you boleh bayang terus macam mana equation yang kita boleh guna. Okay, so kita guna apa? T2 over T1 sama dengan apa? Yang ni jangan salah. V1 over V2. V2 over V1 ke V1 over V2? V1 over V2. V1 over V1 over V2. Ni apa? Power of K minus 1. K minus K minus 1. Okay, K dia bagi tak? Ideal gas untuk air, K equal to 1.4. 1.4. Okay, so yang daripada sini kita boleh dapat T2. Setuju? So T1 berapa? 290. V1 over V2? 6. 6. K tolak 1.4. 1.4 tolak 1. So dapat berapa? .593.83 K. 593.8. 80 Kelvin. Orang lain semua dapat? Dapat. Dapat sir. Okay, very good. Okay, so kita dah dapat proses 1, 2. Kita proceed proses 2, 3. 2, 3 apa? 1, 2, 2, 3 apa? Sir, yang T2 tu 593. 5, 6. Oh, puasa ni. 9 dengan 6 pun dah tukar dah. Sekejap. Medium. Okay, proses 2, 3. Heat addition. Heat addition. Okay, heat addition kita boleh guna tak equation ni? Tak boleh. Tak boleh yang ada K tolak 1, power of K apa semua ni tak boleh guna sebab dia bukan isentropic punya proses. Okay, so kita boleh guna P2 V2 over T2 sama dengan P3 V3 over T3. Tapi sekarang ni kita punya intention kita nak cari T3. Betul, T3. Sebab Q in dia bagi which is equal to 900 kilojoule per kilogram. Okay, kita ingat balik. Q in equation dia macam mana? Q in equal to CV T3 minus T2. T3 minus T2. So Q in dah ada. CV constant 0.1718 kilojoule per kilogram Kelvin. T2 kita dah dapat. So kita akan dapat T3. Okay. So bear in mind kat sini akan banyak student buat silap. Okay. Kat sini akan ada ramai student buat silap sebab kilo dia tak masukkan dalam CV. Saya ulang kilo sebab CV ni dia punya value kilojoule per kilogram Kelvin. Ni ada kilo. Okay, jangan buat salah masa test ke exam depan ni. So maknanya T3 sama dengan apa? Kita ni balik. T3 sama dengan Q in tolak
sorry, Q in bahagi CV tambah itu. Betul? So Q in 900 kali 10 kuasa 3 ni kena letak ni. Ha? Betul? Ya. Ni kilojoule. Betul, sir. Kena letak kali 10 kuasa 3. CV berapa? 0.718 718 darab kilo kali 10 kuasa 3. Nanti student tak buat kilo, yang atas dia buat kilo. Dah mati dah saya punya ni. Sekejap. Tiba-tiba sekejap. Dah tak boleh dah. Sekejap. Terkeluar skrin ni. Ya. Dah kan? Ya, dapat nampak. Okay, so Ya. 0.718 kali 10 kuasa 3 tambah dengan T2. Okay, so dia tak membantu hari ni Windows ni, Microsoft OneNote. Okay, kita buat tempat lain Yep. Okay, sir. Sabar, sir. Puasa. Okay, so saya kena delete apa? Delete dia punya. Apa dia tak? Okay, we couldn't start OneNote the last time we tried. What do you want us to do? To start the Malik game. Start. So kira sendiri dulu berapa? 1847.31 Kelvin. Okay. Berapa jawapan? 1847.31 Kelvin. Kelvin. Orang lain dapat tak? Sama? Sama sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mati. Sir. Ada siapa tahu nak solve macam mana? Kita minta tim je, sir, yang present. Kita minta tim je yang present. Sekejap. Start delete. Saya delete jap. Okay, so tak apa. You proceed cari 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Perlu ke 3, 4?
Perlulah sebab kita nak cari team part. So cari team part, you buat team part. So cuba resolve apa nama ni? OneDrive ni dulu kejap. Cari team part T1, T2, T3 dah ada, team part. Okay. Nak cari team part guna apa? Proses 3, 4, proses apa? Heat addition. Isentropic expansion. Expansion. So boleh gunalah yang ada K minus 1 tu, power of K minus 1. Answer, Ya. perlu ke cari T4 sebab kita nak cari P3 kan? Yap. 1, 2, 3. Dia nak cari thermal efficiency tu kena ada work net bahagi dengan Q in kan? Work net tu Q in tolak Q out. Kena ada Q out lah. Unless dia ada unless you all nak guna thermal efficiency punya equation tu. Sebab saya kadang-kadang tak ingat equation tu. Kalau you all ingat, you boleh guna terus lah. OneDrive. Saya ingat equation yang principle je, which is work net Q in, thermal efficiency work net bahagi dengan Q in. Kan ada equation you ingat tak yang dekat nota tu? 1 Ada minus equation, 1. yang 1 per apa? Saya pun tak 1 ingat. minus 1 over R to power of K minus 1. Guna yang tu. Ada yang boleh guna, kalau you ingat boleh guna yang tu lah. Itu yang kita dah dapatkan question answer. Yang tu. So T4 tak perlu carilah. Kan sir? Kalau you nak guna equation tu boleh, tak boleh carilah T4. Tapi Okay. kalau you tak ingat, contoh exam ni tak ingat equation ni, dia tak bagi tau equation ni. So you kena guna base equation work net bahagi dengan Q in. Macam tu lah maksud saya. Okay sir. Kenapa? Dah dapat bagi tahu team part, kita training lah, cari lah team part tu. Jadi sir, maksudnya equation 1 minus 1 over RK minus 1 tu kan, itu berjadi equation Q out lah. Dia boleh pakai tu. Maksud saya kalau you all ingat yang tu, boleh guna straight away lah. Tak perlu cari Q out. Faham tak? Tapi nombor 3 tu tengok tak? Nombor 3 dia nak apa? 3 dia nak Work net kan? W net. work net. Nombor 3 tu dia nak work done, which is work net lah. Work net ni betul. Q in tolak Q out. So by hook by crook you kena cari team part. Betul? Betul? Betul. Betul? So memang kena cari Q4 lah. Q4, team 4. Sekejap saya
Dapat? Untuk yang V4 over V3 tu sir, dia sama R juga kan sir? Macam V1 over V2 tu. Dia punya ratio sama juga kan sir? Betul. Sebab saya pernah buka sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Zakira okey ke? Yang lain-lain ni? Aduh. Okay je sir. Okay, jap. Okey. V3, V2 sama dengan V3. V4 sama dengan V1. So maknanya V1 per V2 sama juga dengan apa? V1 ni sama dengan V4, V2 sama dengan V3. Macam itulah. V4 over V3 sama dengan V1 over V2. Kalau dalam untuk soalan ni sama dengan 6. Setuju? Yes. Okey. So dapat T4 berapa? Aisyah dapat T4? Saya dapat 3782.69. 3782, ya. 3782.69. Logik lah. Tinggi daripada T1 kan? T3 ni berapa dapat? 10. Berapa ni? 1081 T3. 1847. 1847.31. Okay, so 23. Proses 34. 1, 2, 3, 34 isentropic expansion. Okay, so kita tahu isentropic expansion kita nak guna apa? T3 over T4 sama dengan V4 over V3 dia tolak 1. Setuju? Sama? Yep. So T4 sama dengan T3 1847.31 bahagi dengan V4 bagi V3 apa? Ke V3 V4? V4 V3 sama dengan 6. So dapat apa? 3. 3 apa dia? Saya dapat jawapan 902.15. Apa? 902.15. 902. Tadi dapat 3 cakap tadi. Salah. Saya salah tu, saya salah. Sekejap. 1847.31 bagi dengan 6 power of 0.4. 902.151. Orang lain dapat apa? Sama tak? 902.1 sama macam sir. Sama? Ha. Boleh? Okay, so proses 3, 4 dah settle. Then proses 4, 1. Ni apa? Heat
Heat. Heat rejection. Heat rejection. Kat sini kita boleh cari apa? Q out equal to CV T apa? T4 minus T1. PC minus T1. Okay, so 0.718 kali 10 kuasa 3, jangan tertinggal. T4 902.151 tolak T1 apa dia? 310. 290. 290. Dapat apa? Tolak 290 kali 0.718 eksponen 3. Apa dapat? Q out. Apa? Saya dapat 439.52 0.52 kilojoule per kg. kilojoule per kg. Yang lain dapat tak? Dapat je. Dapat sama Mas. ke? Oh, okay. So settle. 4 proses kita dah analyze. Kita buat macam ni senang lah, maknanya apa je soalan dia nak tu kita boleh guna data yang kita dah calculate. Dia nak thermal efficiency. Okay, so siapa kira 1 tolak 1 tolak 1 per apa? R R to power of K minus 1. K minus 1. So 1 tolak 1 6 kali dengan 0.4. Dapat apa? 0.5116. 5116 ataupun 51.16%. Betul? Thermal efficiency, sebab efficiency biasanya kita define dalam kalau kira guna equation dapat apa? Bukan, maksud saya guna principle. Saya suka guna macam ni. Thermal efficiency equal to work net bagi Q in. So Q in tolak Q out bagi dengan Q in. So dapat apa? Dapat sama tak? So Q in dapat 900 kilojoule. Q out tadi berapa? 4. Apa Q out? 439.52. Berapa? Sama. Sama. 0.5116. Oh. 51.16. So dapat sama. Ada soalan setakat ni? Tak ada sir. Okay, number 2. Number 2. The maximum temperature, degree C and pressure kilopascal. Okay, ni dapat jawab terus lah. Maximum temperature berapa? T3. T3. T mana? T3 mana? Tak kira dia? 1847.31 Tak Kelvin. kira. 1847.31 Kelvin. Dan pressure kira macam mana? P3 Kita guna formula P2 V2 over T2 equal P3 V3 over T3. So boleh cuba cari pressure 3.823 megapascal. berapa?
3.823 megapascal. Tu berapa? 3.823 Oh, 3. megapascal. 3.823 mega Uh-uh. Orang lain dah dapat apa? Sama tak? Ni siapa dia? Siapa yang bagi jawapan ni? 3.8 ni? Aiman eh? Jifari. Denison? Saya. Jifari. Yes. Jifari boleh explain macam mana dapat P3? Kawan-kawan boleh dengar? Okey. Daripada formula tu kita pindahkan, kita akan dapat P3 equal P2. Saya boleh tulis sekali ke saya? Okey. Boleh ulang. Okey, dari formula tu Mhm. kita pindahkan, kita akan dapat P3 equal P2 dalam kurungan V2 over V3 times T3 over T2. T3 over T2. So Ah. P2 daripada mana? P2 kita perlu cari dulu Dekat P2 mana V, P2? kita perlu cari dari formula macam tu juga, tapi kita kena equal with P1 V1 over T1. Guna yang isentropik, betul? Ha, Kita kena guna yang mana? Guna yang ada dua method je. ni. Nak guna yang ni pun boleh. Yang 1, 2 ni kan isentropik punya equation P1, P2 V2 per V1. So P1 dia dah bagi, kita dapat P2, betul? Okay. So daripada dapat P2 ni barulah kita boleh dapat P3, betul? Betul. Okay, very good. Orang lain dapat sama tak? Syah? Yang lain-lain? Ada dapat sama tak? Samson, Yohana, Zafira, Izzat, Ya, dapat. Faris? Don't buat sir. Dapat je. Dapat Syah? Syah dapat tak? Syah ada seorang je hari ni Dapat sir. Okay, so saya tak boleh tunjuk. Okay, so nombor 3 dah. Nombor 4. Okay, kita buat hal lagi. Okay, tak nak gerak. Okay dah. Bukan nombor 3. Nombor 2 baru tu. Nombor 3 apa dia nak? Work done. Work done ni apa? Word net. Work net lah. Q in tolak Q out. Boleh? Berapa dapat? 460.44 kilojoule over kilogram. 400? 460.44. 10144. Saya tak dengar. 41 apa? 460.44. 460.104. 44. 44. 144. Kilojoule per kilogram. Semua dapat sama? Dapat sir. Okay. Last sekali, mean effective pressure. Yang ni tak lebih yang confused lah. Yes. Okay. So first, mean effective pressure is determined based on equation dia apa? V max, macam mana? W net bahagi dengan V1 minus V2. V max bagi V min ataupun W net V1 tolak V2. Betul? Betul. Betul. Okay, so kita tahu R equal to apa? V1 over V2. Betul? So V2 sama dengan V1 over R. Okay, so W net
bahagi dengan V1 tolak V2 which is V1 over R. Okay, sebab apa kita guna V1? Sebab daripada point 1 saja kita boleh dapat semua maklumat volume apa semua. Okay, so kita tengok W net V1 1 tolak 1 per R. R ni apa? Ratio. Compression ratio. Ratio 6. V1. So V1 is volume. Volume macam mana cari volume? Kita tahu equation 1 tu equation of state mana kita buat di sini lah. Kita tahu V1 equal to M R T MRT1. Okay. So ni V1 ni which is meter cube per kilogram. Yang ni meter cube per kilogram. Bukannya volume besar. So maknanya P1 V1 over M RT T1. So V1 over M ni sama dengan P1 V kecil 1 RT1. So boleh dapat Oh, sorry. V1? Ya. Ya. Macam mana saya kenal pasti? Itu V1 or V kecil? V1 besar or V kecil? Oh ni. Oh kalau kita guna W net ni kilojoule per kilogram. Sebab dia ada W net ni dia ada dua. W net besar dot and then satu lagi W net kecil ni yang kita guna ni. Kalau W net besar, unit dia kalau tak ada dot kilojoule. Okay. So kalau W net kecil ni unit dia kilojoule per kilogram. Kalau W dot besar, W net besar dan ada dot, yang ni kilojoule per second ataupun kilowatt joule per second. So yang kita guna ni W kecil yang saya guna ni small w, bukan capital W, W net which is unit dia per kilogram. Kalau you perasan kita punya unit ni semua per kilogram bukan per time, bukan kilojoule per second. So that's why W net ni per kilogram, V ni pun kena guna per kilogram. So that's why V1 ni kita guna V kilojoule per meter cube per kilogram specific volume. Okay, so V1 bahagi dengan M, bawa turun ke sini. So V1 bagi dengan M, V besar volume bagi dengan M, kita akan dapat V kecil which is meter cube per kilogram ataupun nama dia specific volume. Okay, sir. Faham. Okay, so dapatlah V. Semua saya pun tak pandai nak bezakan V1 V kecil tu. V1 tulisan daripada tulisan. So R gas constant. Gas constant bersama dengan apa? R sama dengan apa? Ada bagi tak R? Tak ada. Dalam nota ada kot. R sama dengan 0.287. Ya, Ada tak? kilo. Saya tak bagi. R 0.287. Constant kan, sir? betul. 0.287. So R tu 0.287. So boleh K kan, sir? 0.287 K. so 0.287 kilogram, kilojoule per kilogram Kelvin. And then T temperature T1 P1 dia dah bagi 100 kilopascal tadi kan. Itu berapa? T1 290. So dapatlah V1. Daripada V1 yang you dapat ni, masukkan ke dalam equation ni, dapatlah mean effective pressure. So dapat apa? V1 T1 V1 ke, sir? V1 0.8323.
0 bracket 0.8323 A323 meter cube over kilogram. kilogram. Okay. So daripada V1 ni masukkan dalam ni, dapatlah mean effective pressure. 663.86 kilopascal. Berapa? 663.86 kilopascal. Okay. So orang dapat tak? Jawapan sama? Masa. Sama. Okay, very good. Ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada sir. Okay. Hari Khamis ni cuti kan? Ke tak? Cuti ke saya? Cuti ya, sir? Orang tak tahu. Cuti apa? Selangor cuti. Oh, dudukan negeri-negeri banyak kan, berbeza-beza. Jun. Saya Shah Alam je. Apa tu Selangor cuti lah. Yang tempat lain tu tak pasti. Cuti kot. Cuti. Oh, je. cuti. Cuti kot. Cuti, sir. Cuti tak ada kelas lah. Kalau tak cuti pun saya bagilah cuti. Cuti tu berdasarkan cuti Selangor bukan cuti negeri masing-masing. Sekejap. UiTM kan dekat Selangor, sir. Cuti ya. Betul, dia Selangor. So kena assume duduk kat Selangor, jangan assume duduk kat negeri masing-masing. Okay dah. Cuti kalau ikut kalender saya ni cuti dekat sini. Sir, boleh ke kalau Sir bagi soalan tutur sebab yelah kalau macam tengok-tengok saya tak clear sangat. Yang mana? Kalau Sir bagi soalan tutur sikit kalau nak buat nanti. Mesti Oh, kita discuss next class. Yes, sir. okay. Saya tak ingat nak explain. Sebenarnya soalan tutor saya tu, yang kita buat, yang tutorial 1 tu, yang kita buat past year semua tu, ingat tak yang nombor 1 mana je? Ingat saya. Sebelum ni tu. Yang sebelum ni yang kita buat Januari, Disember, Jun tu kita akan buat semua. So mana chapter 1 kita akan buat itu, chapter 2 you akan buat chapter 2 lah. Oh, yang question tu lah saya. Ha? Yang question tu Dia ikut sebab soalan nombor soalan ni dia memang dah ikut chapter. Chapter 1 soalan nombor 1, chapter 2 soalan nombor 2. Okay. Tapi nanti dekat nota ni, nota satu lagi tu, sebab nota yang saya guna ni pendek, saya dah ringkaskan. Tapi nota sebenar yang saya bagi dekat WhatsApp tu, dia nota panjang, perasan tak? Perasan, sir. yang chapter tu saya. Yang ni ada soalan. Ya. Ni. Ada soalan-soalan yang you all boleh buat. And then kalau tak faham, boleh discuss kelas. Ni. Jadi saya tengah share screen lagi ke? Tak lah. Ada soalan untuk auto cycle semua ni. You boleh buat. And then soalan tutorial memang kita akan terus buat. Cuma yang ni yang lama-lama lah. Saya buat yang latest. Latest 2019, 2018, 2017 je. Boleh sir. Boleh Boleh. So maknanya kita dah buat tu, kita akan habis di chapter 5, you dah complete semua 3 set past year. 3 set atau 4 set past year. Okay, boleh, sir. Baik, sir. Okay, so kita ada satu je lagi untuk diesel engine. Diesel engine. Nak hari ni ke nak selepas ni? Banyak tak, sir? Banyak. Dia tak banyak, cuma sebab saya nak you fahamkan dulu auto cycle dia, sebab dia proses dia sama. Beza dia dekat heat addition sahaja. Heat addition dia bukan dekat constant volume, dia constant pressure. Kejap je. Alright. Nota ni panjang sebab yang saya bagi tu panjang sebab saya nak you baca, fahamkan. Yang saya guna untuk lecture ni saya dah ringkaskan lah.
Ni. Yang ni diesel cycle. Habis diesel cycle ni dah habis lah kita punya chapter 2. Boleh? Tak buat kita sambung minggu depan untuk diesel cycle. Ataupun saya bagi bagi lecture dulu, example untuk diesel you boleh cuba buat, and then kita sambung minggu depan. Boleh? Boleh. Okay, so saya explain dulu what is that diesel cycle. Okay, so sebelum ni there was a gas line ataupun petrol engine cycle. Okay, so consists of 4 cycle: isentropic compression, heat addition process, heat addition at constant volume, isentropic expansion, and then heat rejection at constant volume. So that is for the gas line ataupun petrol engine. And then we have another engine, okay, which is also famous, which is known as diesel cycle ataupun diesel engine. Diesel engine nama dia sama diesel engine ataupun compression ignition engine. Okay, so diesel engine ataupun compression ignition engine. So kenapa dia nama dia compression ignition? Sebab dia tak guna spark plug. Okay, so number one, the difference between gas line dengan diesel engine in terms of air fuel ratio ataupun in terms of the compression process. Okay, so first compression, kalau gas line engine dia compress apa? Air campur fuel. Okay, so gas line air campur fuel, dia compress, and then dia ada spark plug tu akan dia compress at very high pressure, high temperature. Spark plug tu akan produce the spark, akan produce power lah, combustion. Okay, tu untuk gas line. Tapi untuk diesel engine, during the compression process, dia compress air sahaja. Okay, dia compress air up to the top dead center, barulah fuel tu akan inject. Sebab tu dia guna injector. Okay, dia guna injector, dia akan inject fuel. Maknanya during compression process, hanya air will be compressed. Okay, up to the top dead center, fuel will be injected. Okay, so bila fuel ni akan inject? Bila the air yang kita compress tu above temperature or above the auto ignition temperature of the diesel. Okay, dia dah compress. Okay, dia compress and then dia inject fuel, and then dia berlaku power. Dia berlaku combustion. Okay, and then lepas tu sama lepas combustion dia akan piston ni akan move downwards, which is expansion, and then last cycle lepas dia expand, dia akan remove the combustion product into gas ataupun into exhaust ataupun heat rejection process. Okay, so untuk spark ataupun untuk diesel engine, of course the difference is spark plug is replaced by a fuel injector. Okay, and only air is compressed during the compression process. And then in compression ignition engine, dia punya compression ratio normally high, sangat tinggi, antara 12 hingga 24. Okay, dia punya compression ratio. Okay, so yang tu membezakan gas line engine dengan diesel engine. Yang tu dari segi proses. Of course kita kena ada diesel cycle, which is the ideal cycle yang kita gunalah untuk calculation. Untuk calculation, untuk PV diagram, sama PV diagram yang ni dah ada. PV diagram 1 to 2, 1 ke 2 sama compress, isentropic compression. Okay, 2 ke 3 apa? Kalau kalau gas line 2 ke 3 apa? Heat addition. Heat addition at constant volume. Tapi untuk gas line, yang ni dia punya heat addition at constant pressure. So kat sini heat addition at
constant pressure. Okay, so yang ni beza dia. Kalau in terms of PV diagram kat sini beza dia. Kalau tadi PV diagram macam ni, betul? So this is Q in untuk gas line, and then this is Q out. Sekarang ni Q in, heat addition at constant pressure. Maknanya constant, constant volume, constant pressure. Maknanya apa kat sini? Kalau constant pressure, apa yang constant? Kalau tengok PV diagram, Pressure. pressure. Pressure constant. P3. P2 sama dengan P3. Okay, and then 3, 4 sama, isentropic expansion. Kita boleh guna isentropic equation. 4 to 1, heat rejection at still had constant volume. Constant volume heat rejection. Itu je beza dia. Untuk ideal cycle, untuk diesel cycle dengan gasoline engine. Okay. Of course, kat sini dia punya compression ratio untuk dia punya compression ratio tak sama. Okay. So kalau tadi kita guna V1 over V2 sama dengan V4 over V1, betul untuk gasoline engine? Betul sir. Okay. Yang tu sebab apa? Sebab dia sama, sebab dia V2 sama dengan V3, V4 sama dengan V1. So compression dia pun sama. Tapi untuk diesel cycle, compression dia tak sama. Kalau kita tengok sini pun kita dah tahu compression dia tak sama. V1 over V2 tak sama dengan V3 over V4. Betul? Betul. Betul. Kat sinilah kita kena ada, in order to find V3 over V4, ataupun V4 over V3, we need to consider this volume ratio. Okay, apa ni volume ratio kat sini? V3 over V2. So what is V3 over V2? Yang ni kita panggil untuk diesel engine saja, kita panggil cut off ratio. Okay, so what is cut off ratio? Volume ratio after and before combustion process. So but after apa? V3, before V2. Okay, so there is the combustion ataupun volume cut off ratio yang kita kena consider kalau kita nak cari V3 over V4. Dia punya dia punya perbezaan antara gasoline dengan diesel kat sini je. Yang lain calculation semua sama. Contoh nak cari thermal efficiency sama, net over Q in. Nak cari apa lagi? Nak cari Q over net sama, Q in tolak Q out. So nak cari Q in pun sama, cuma yang ni yang tak sama ni. Q in apa yang constant? Untuk Pressure. pressure. So kita tak boleh guna constant volume. Kita kena guna constant pressure. Dia guna CP. Temperature T3 tolak T2. So constant ni, specific heat constant ni depend on sama ada pressure yang constant ataupun volume yang constant. Okay, ada soalan? Okay, so Tak ada je. next slide. Yang ni semua sama. Yang saya cakap tadi, ada cut off ratio V3 over V2. Thermal efficiency, saya tak cadangkan ataupun saya tak suggest you all guna this equation. Sebab kalau exam tu tak ingat ni, saya sangat yakin you all tak ingat equation ni, tak akan ingat. Mungkin
bolehlah ingat tapi rugi space, rugi memori nak ingat this equation. So better guna apa yang saya cakap tadi, guna principal equation. Word net bahagi dengan Q in. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay, so tu je untuk diesel cycle. Okay, so saya nak tunjuk macam mana V4 over V3. Saya tunjuk dekat nota ni terus lah sebab you ada nota ni kan. Yang ni dia punya trick dia kat sini. Okay, ni. Yang ni saya masukkan ni. V4 over V3 ataupun V3 over V4. Sebab kalau kita nak cari, kalau kita nak guna isentropic, contoh isentropic punya proses P3, isentropic expansion. Isentropic expansion 3 ke 4. Okay, so isentropic expansion you nak guna P1 over P2 equal to P1 pula lah. P3 over P4 equal to V4 over V3 K sama dengan T3 over T4 K tolak 1. Okay. So kalau kita nak guna, kalau untuk gas line V4 over V3 ni kita boleh guna sama dengan V1 over V2, betul? Untuk gas line engine. Setuju? Setuju. Okay, tapi untuk diesel cycle kita tak boleh guna sebab kita tengok gambar pun kita tahu dia takkan sama. Ratio dia tak sama. Sebab apa? Sebab ada cut off ratio dekat 2 dengan 3. So, nak cari V4 over V3, kita boleh cari how to find okay, so V4 over V3 sama dengan V4 over V2 over V3. Okay, so sama tak ni? V2 bahagi V4, kita akan dapat V4 over V3. Okay, so kat sini V4 sama dengan apa? V4 sama tak dengan V1? Sama. Sama sebab dia heat addition atau heat rejection dekat at constant volume. So V4 sama dengan V1. So V4 ni apa? V1 bahagi dengan V2 kali dengan V2 over V3. Okay, V1 over V2 ni apa? R. Compression ratio. Ni R. V2 over V3 sama dengan apa? Ni V2 dengan V3 compression cut off ratio, betul? Ataupun R over dengan RC. So yang ni lah macam ni, this is how to find V4 over V3. R bahagi dengan RC. Yang ni je skill yang you kena ada ataupun additional skill yang you kena ada nak cari ataupun nak solve untuk diesel cycle dengan guna CP. Yang lain semua sama. Boleh? So nanti you boleh cuba buat soalan yang Jun ataupun apa yang kita dah buat tu, tapi buat untuk diesel. Sambil tu you mantapkan lagi gas line ataupun petrol engine punya auto cycle. Dah mantap yang tu, cuba buat
diesel cycle. Tak faham boleh tanya saya. Boleh? Cuma Boleh. nampak sikit sekarang ni nak reply message. Boleh? Ada soalan? Tak ada je. Okay, so kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas kita dekat sini je, 1:30, keluar awal sikit dah Zohor dah. Stop recording.